Terima kasih yang tak terhingga kepada JKKKN kerana sudi menjemput saya bersama berkongsi pengalaman dengan anak-anak di depan saya ni. Ya. Saya minta anda boleh buka Kahoot, K-A-H-O-T-I-T. Boleh tak? Dekat handphone. Kahoot. Pernah guna? Generasi apa ni? Saya dah yang IT breeder ni kan, anak-anak IT. Saya dah over dah, dah tua. Tapi saya nak juga mengikut. Tak ada wifi? Ada. Apa hotspot saya. Berikan tepukan untuk tokoh negara kita. Saya dengan Pak Murad ni, saya kenal Pak Murad dulu, masa tu saya kecil. Itu yang lamanya. Macam mana nak jumpa Murad Ibrahim, akhirnya jumpa dengan Murad Ibrahim dan sampai tidur sebilik pun dengan Pak Murad Ibrahim. Sekali sekarang, dari dulu, kini dan selamanya Pak Murad masih bertenaga. Kita doakan semoga Pak Murad dikurniakan kesihatan yang terbaik dan rezeki yang murah, insya-Allah Pak Murad. Ya, baik. Baik, bila katakan skrip, anda dah tahu tak payah nak definisi skrip tu. Naskah lakon sama, drama. Tapi dalam hal ini saya akan gunakan perkataan drama lebih daripada menggunakan skrip. Ya. Dari mana? Saya tahu dari Gasewak, tapi ada latar UPSI ke? Tak ada latar belakang pendidikan. Nak tanya dulu. Bukanlah saya kata nak ni. Takut nanti setengah saya dia orang dah tahu dah, saya dah lompat, ada yang tak tahu. Jadi tak adil lah sampai sini kita nak saling apa? Saling berkongsi. UMS, tahu dah. Lagi? Daripada ni ada pernah mengikuti kursus-kursus teater di peringkat kolej ke universiti ke ada? UPSI tu saya tanya tadi. UPSI lagi sama dengan Dr. Lena lah. Okey. Sama UPSI semua lah? Tak. Dua orang. Ini? Politek mana tu? Politek Seberang Berai, Prof. Nangat seperti juga Gasewak jugalah. Tapi tak ada terdedah dengan teori-teori drama ni, macam mana kita nak analisis apa semua. Terdedah dengan betul-betul faktor-faktor sains ya dan elektronik ya untuk mengenal bahan. Tapi sama jugalah. Kalau dalam kita mengkaji drama ini, kita perlu melihat dari segi sudut sains. Bukan lihat dari sudut rasa je. Jadi sains kita mesti ada landasan teori dia, ya. Landasan teori ini maknanya dia punya sifir lah. A apa daripada A apa makna sekian, B apa makna sekian. Jadi kita akan membawa pendekatan itu. Nanti saya akan cerita daripada masa ke semasa, lebih kurang dalam 40 slide lebih kurang lah. Jadi 40 slide, satu slide saya anggap dalam masa seminit, 40 minit selesai dah pun. Baik. Kalau kita lihat yang tertera di situ ada nama Sampek Entai. Itu novel. Entai, novel. Dia merupakan satu cerita tradisional dari China. Yang pernah dipentaskan dalam bentuk bangsawan, dipentaskan dalam bentuk teater, didramakan dalam bentuk TV. Dia ada satu cerita klasik dari China. Itu Sampek Entai. Kisah percintaan. Akhirnya diketahui bahawa mereka satu sejenis. Seorang menyamar lelaki, seorang menyamar perempuan. Agak tragis juga. Tak kita Pak Murad, kita sampai entai. Okey, dalam bangsawan. Saya mengambil buku ni, contoh ni dah beli dekat Indonesia, buku lama dah saya baca. Tapi menarik kata pengarang dia. Bukan pengarang, kata pengantar dari Pak Sontorsono, Ahmad Setiawan Abadi. Dia mengatakan kita buat drama ni, drama bukan fakta, sejarah fakta. Terlihat sastra drama bukan cermin sebuah masyarakat. Memanglah satu kemanusiaan. Daripada teks dia nampak tentang kehidupan. Dia tak ada, walaupun cerita batu sekalipun, cerita kayu sekalipun, dia mesti cerita tentang kehidupan. Kemudian, Assalamualaikum kepada sahabat juga. Semua kawan-kawan dan anda depan anak-anak. Lepas tu dia bukan fakta seperti sejarah. Tetapi yang menariknya dalam drama ini
Dia dapat menampilkan pengalaman manusia, pengalaman manusia dalam situasi dan peristiwa berlaku dalam masyarakatnya. Dia bukan sejarah, dia bukan fakta. Sejarah ada fakta, tetapi dia dapat menceritakan sejarah. Itu maksud. Katakanlah anda membuat persembahan cerita The Maids, cerita Maids. Latar belakang sejarah dia tahun bila tu? 1946. 1946. Okey. Zaman itu, adakah Maids itu ada sejarahnya? Ada. Apa dia? Kisah pembunuhan kejam. Mana kejam Tapi kita tak nampak watak-watak tu adakah itu watak yang benar. Segi asli dia bercakap tak nampak. Tapi dari segi peristiwa digambarkan nampak. Okey. 1946 kalau kita ceritakan ini bukan fakta, tapi dari segi pakaian dia, latar tempat dia, adakah dia menggambarkan 1946? Okey. Jadi itu maksud dia. Jadi sastra ataupun drama dapat menggambarkan sejarah, dapat menceritakan sejarah. Dan drama bukan sejarah. Itulah sampai sekarang sejarah Melayu, hikayat hantuah, orang tak mengaku itu sebagai sejarah. Tak ada. Ada mengatakan itu hantuah, hang lekih, hang likiu itu sejarah? Tak ada. Jadi sejarah Melaka dia bermula tahun 1400. Lepas para Meswara berjumpa dengan pokok Melaka dengan anjing lalu ke kijang lalu? Kijang. Okay, baik. Tak apalah macam itu sorry. Minta. Baik. Yang menarik, drama kita ada dua dimensi. Satu dimensi sastra, satu dimensi persembahan. Dua. Jadi kajian pada drama melibatkan kajian dalam dua dimensi. Dalam disiplin sastra, kerana dia membentuk penulisan dan bahasa. Tertulis itu dalam sastra, manakala dalam persembahan iaitu dia bentuk visual. Jadi kajian daripada bentuk penulisan kepada bentuk visual. Itu agak yang ni sikit lah. Okey, teruskan. Okay, baik. Kalau dalam naskah drama ada dua dimensi. Kalau lihat dari dimensi sastra, tak dapat terang lagi kan? Tak dapat terang lagi. Nampak Saya saja letak warna hijau sebab di Kedah ni Jalan Pambadi. Bukan apa-apa jadi hijau dengan putih. Bukan hijau kuning, kalau kuning tenggelam terus lah. Dia sebagai bentuk genre sastra. Okay, bila kata genre sastra, bila kata genre, dalam sastra ada drama, ada cerpen, ada puisi. Itu antara genre bentuk drama, bentuk sastra, ada genre ada. Tak apalah belagak sikit lah, kita guna bahasa-bahasa bombastik sikit selama ni. Jadi kalau dia melihat dari segi budaya, dia akan menyampaikan aspek elemen unsur budaya yang ada dalam drama itu. Kalau dalam The Maid contohnya, budaya mana? Perancis, Eropah. Segi pakaian dia, segi kegemaran dia, segi hobi dia, kan? Segi tindak tanduk dia antara majikan dengan maid, segi Perancis itu adalah menampakkan dekat situ budaya. Kita kaji segi budaya itu saja. Dalam kalau sejarah tahun bila? Kaji. Ini berkaitan dengan tahun 1946 satu pembunuhan yang sekian-sekian. Kan? Kita nampak kan satu bentuk kajian dalam bentuk genre sastra. Kemudian dia boleh juga dalam bentuk naratif atau berbentuk struktur. Ini kita buat dalam Komsas dulu lah. Seperti apa tema dia, apa bahasa dia, apa latar dia, apa idea dan pemikiran. Itu dia dalam bentuk drama. Ini sekali secara umum saja pilihan umum. Saya minta maaf kerana dalam ni ada bercampur-campur sikit Saya agak terlewat sikit menyiapkan anda punya slide ni. Patut petang saya ingatkan awal, tapi apakan daya kan. Kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Tapi show must go on. Benda dah siap dah, saya tak dapat semak itu saja. Kalau ada tersilap-silap kan tegur lah. Dan saya mengandaikan bahawa bila dalam keadaan sekarang ni,
bila waktu anda sekolah, anda berharapkan guru. Kan? Bila remaja, anda mengharapkan guru dan kawan-kawan. Kan? Bila dah masuk universiti, anda mengharapkan guru dan kawan-kawan. Kan? Bila dah tua, kita mengharapkan semua orang. Jadi saya juga mengharapkan anda semua. Dia peringkat umur 50. Dia mengharapkan semua orang adalah guru. Jadi peringkat anda ni guru dan kawan-kawan. Jadi saya mengandaikan anda semua adalah guru. Sebab apa? Kita tak ada, masing-masing ada kelebihan dia masing-masing. Baik. Maksud saya itu, sekiranya ada kesilapan apa nak penerangkan penjelasan ataupun nak membantu atau memberi reaksi tentang kenyataan saya ni, dipersilakan. Sebab apa? Kita berkongsi itu tidak ada kerugian dalam ilmu. Coba. Kalau saya ada perfect apa semua, sebab kita pun mengambil daripada bahan-bahan orang lain. Pinjaman-pinjaman. Macam seperti Tuhan meminjamkan nyawa pada kita. Baik. Dari segi analisis drama dia, dari segi sastra dia, bagaimana lagi dimensi seni persembahan? Kita membaca dapat menggunakan imajinasi, nampakkan bayang-bayang watak dia. Tapi dimensi seni persembahan akan melibatkan pada perkara itu. Teks dibaca ditafsirkan oleh pengarah, konsep ataupun vision pengarahan. Okay, siapa yang faham tentang vision pengarahan ni? Nak kongsi sikit. Kita baca tak kisahlah macam mana-mana. Vision pengarahan, baca keseluruhan. Okey, bagi satu contoh. Saya bagi contoh. Pernah baca skrip Atap Genting Atap Rembia? Okey. Cerita dia paling mudah. Tajuk dia Atap Genting Atap Rembia. Satu bentuk yang kontras, bertentang. Genting tentu kota, Rembia tentu desa. Ada kota dan desa, ada konflik, betul kan? Konflik pasal apa? Darjat dan sebagainya kan. Nampak kat situ Kemudian satu lagi darjat tu, apa satu titik yang nak menemukan mereka, nak mengimbangkan mereka? Cinta. Yalah, cinta lah, betul lah. Antara lelaki dan perempuan, cinta di mana nak diwujudkan kerajaan cinta oleh Dewa 19. Itu. Ada Dewa 19. Saya agak ini juga lah dengan Ahmad Dhani sikit. Tapi lagu-lagu saya suka lagu apa ni, Chris Patih. Yang Kekasih Gelap pun lagu apa? Samson. Mana pula? Amal. Ungu. Amal. Ungu. Okay, baik. Tak ada. Ingat, nanti saya akan terangkan saja, dia bagikan bayangan kepada anda. Jadi kita lihat teks membangunkan persembahan. Kalau ada teks ditafsirkan oleh pengarah, vision, konsep, tema dia. Nak nampakkan satu pertembungan antara pemikiran kampung dan kota. Okey, mana yang lebih diangkat? Kota. Dalam kita baca tak kata lebih, mana yang lebih diangkat? Nilai budaya Melayu itu. Di kota hampir hilang, di kampung pun hampir hilang. Tapi daripada ini nampak nilai budaya Melayu itu. Ada adat. Okey, tak ada mak bapak kena hantar wakil kan? Nampak tak? Izin macam ni. Adat budaya Melayu itu nak diangkat. Jadi kalau dalam ni konsep dia, kita nampakkan bahawa budaya itu. Jadi kalau budaya, gambaran tentang budaya, imej-imej yang nak gambarkan tentang budaya Melayu. Apa budaya Melayu? Merisik. Okey, kita semua, tapi mesti ditegaskan dalam fakta, dalam skrip. Kita nampak budaya. Jadi kita akan menggabungkan unsur-unsur lain, elemen-elemen lain. Kemudian untuk pelakon, biasa nanti kita akan bincang untuk pelakon. Unsur visual, scenografi pun digambarkan. Kemudian bajet. Kita ambil drama, kita nak tahu bajet dia. Siapa pernah buat kajian drama, dia punya break, script breakdown dan mendapatkan bajet. Apa nampak bajet? Pelakon berapa orang? Tenaga produksi berapa orang? Itu dah bajet. Tempat berapa orang? Kita akan melihat satu-satu secara rinci. Dan
Juga teks itu dibaca oleh penerbit kerana nak cari sponsor, dibaca oleh polis. Anda ada pengalaman dah teks dibaca oleh polis? Belum. Kerana kita minta permit. Kebanyakan dalam ni masih lagi kita dapat permulaan, jadi tak adalah keadaan yang menyebabkan yang kita memerlukan menghantar pada polis. Terima kasih pada Dr. Diani pernah sama-sama berkongsi. Okey. Minta pada polis. Jadi, kadang-kala teks kita, drama kita amat berbahaya. Boleh menyebarkan ideologi. Saya dah ada pengalaman itu di mana drama saya tak dibenarkan untuk dipersembahkan kerana melanggar sedikit sebanyak isu-isu sensitif. Jadi terpaksa dipanggil oleh polis dan tidak dibenarkan. Itu tahun 1999. Itu cerita pasal untuk malam kemerdekaan, di mana antara dialog-dialog yang terdapat antara kumpulan nasionalis dan pihak British ada hampir samaan antara dialog Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Tak boleh. Jadi kita terimalah. Kita anggota pegawai kerajaan dan sebagainya, takkanlah kita nak menentang arus. Jadi terimalah akur. Walau bagaimanapun polis, pihak kerajaan yang itu memberikan ganti rugi. Itu saja. Tapi kita tak sedar itu dia punya tata cara ataupun semua skrip kita mesti dihantar untuk ditapis. Tapi kita tak belajar lagi segi censorship. Tak belum banyak terabai. Ini agak satu benda kekosongan dalam persiapan pada aktivis-aktivis. Tiada pendedahan tentang censorship. Sebenarnya ada. Seperti TV, filem ada censorship. Bagi teater untuk amatur tiada censorship. Jadi perlu ke censorship ni? Perlu tak censorship? Belum. Apa dia keperluannya? Untuk pengawal. Pengawal. Apa dia? Bagi satu contoh keperluan censorship. Supaya tidak melampaui batas. Okey. Jadi perlu disensor. Okey, perlu disensor, tak melampaui batas lah kan. Ada dengan terlarang perlunya, tak perlu di lagi. Bila ada censorship? Menjaga estetika. Okey, menjaga estetika ni agak kejut saya dengan perkataan ni. Boleh terang sikit? Ha? Jaga kita punya seni tu. UiTM student. Tak apa. Apa lagi kita pergi? Kita campah pindah. Kenapa lagi? Dia lah kau je. Cuba juga. Ni apalah potong ni kan. Aduh, tak ada penuh kan. Macam cerita kabadi. Kabadi. Apa perkataan yang dia tampil mana tu? Satu dia punya keyword. Tengok tak kabadi? Tak tengok kan? Betul lah, kerajaan tempat pajak. Sian Pak Seno. Saya banyak tengok filem Tamil. Itu dia. Assalamualaikum. Sahabat. Anda dia berjumpa kawan dia lah. Okey baik, Kabali. Bukan Kabali. Kabali pun banyak sensor. Apa dia? Satu lagi saya mendapat pandangan ni. Bila ada censorship, kreativiti kita akan bertambah lagi. Bagaimana untuk mengelakkan pihak-pihak atasan tak nampak apa yang kita nak sampaikan. Inilah jadinya peringkat drama pada peringkat tahun 60-an dia ada realisme bentuk dia kan. Cara terus menerus cerita tentang kehidupan masyarakat digambarkan langsung macam Atap Benting, Atap Rembia. Bila berlaku peristiwa 13 Mei 1969 rusuhan kaum dan sebagainya, ada berlaku penapisan. Berlaku penapisan supaya tidak ada menyentuh sensitiviti kaum, politik dan sebagainya. Jadi drama-drama dipersembahkan dalam bentuk non-realis, berbentuk simbolis, berbentuk surrealis. Nampak? Jadi kita berkembang. Walaupun ada halangan, kita akan lagi bergerak. Bukan itu sebagai menghalang untuk berkarya, berhalang untuk mentafsir drama. Clear? Okey. Apa lagi? Habis.
Macam ini 40 sampai besok habis baru 3 slide. Betul eh? Okey, ini saya rasa tak perlu baca sangatlah. Anda boleh baca nanti boleh sedut dengan saya lah. Rendah Ini antara bentuk drama Kata fiction sebagai sebuah fiction ditulis sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan dunia sebenar tetapi tidak digambarkan dengan kenyataan dunia itu, iaitu menggunakan simbol-simbol, satu pemilihan peristiwa. Kemudian kenyataan dalam fiction dapat dikenali oleh pembaca berdasarkan pada pengalaman. Okey. Kenyataan dalam drama, anda kita tak ada background langsung dengan latar belakang budaya Perancis. Sorry lah, minta maaf lah saya ambil mates yang paling mudah Boleh.